Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati semua para penonton yang berada di luar sana. Alhamdulillah kita bersyukur Allah Taala pada pagi ini kita dapat berkongsi untuk sesi kuliah selama 5 minit ataupun tazkirah selama 5 minit. Jadi pada pagi ini saya akan mengupas satu tajuk yang bertajuk cara mendapatkan iman. Tajuknya ialah cara mendapatkan iman. Jadi untuk mendapatkan iman, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan kita supaya melawan hawa nafsu. Kerana nafsu yang bersarang di hati kita sentiasa mengajak kita supaya menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tugas nafsu lah. Di samping godaan daripada syaitan dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan nafsu ini antara tujuan lainnya ialah untuk supaya kita derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi nak kita tahu bahawa terdapat juga nafsu yang baik, seperti nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah dan sebagainya. Ini merupakan nafsu-nafsu yang baik yang telah pun diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi akan begitu terdapat juga nafsu yang jahat seperti nafsu ammarah bisu'. Kemudian tuan-tuan, kerana nafsu yang bersarang di hati kita sentiasa mengajak kita supaya derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam usaha melawan nafsu itu kita dikehendaki menempuh kepada 3 peringkat. Jadi terdapat 3 peringkat untuk kita melawan hawa nafsu kita. Yang pertama ialah peringkat takhalli, yang kedua peringkat tahalli, dan yang ketiga ialah peringkat tajalli. Apakah dikatakan sebagai peringkat takhalli? Peringkat takhalli ialah peringkat melawan dan juga membuang terus semua kehendak nafsu yang rendah dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nafsu itu mesti dibenci, dimusuhi, dan kalau boleh kita buanglah sejauh-jauhnya akan nafsu tersebut. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "A'da aduwika nafsuka allati baina jambaika." Maksudnya, jahat musuh engkau itu ialah nafsu engkau yang terletak di antara 2 lambung engkau. Jadi untuk melawan hawa nafsu itu bukanlah satu perkara yang mudah. Jadi dia merupakan salah satu bentuk jihad lah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, di mana Rasulullah pernah bersabda ketika kembali dari peperangan Badar, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Qalu wa ma jihadul akbar? Qalu jihadul qalbi atau jihadul nafsi. Maksudnya kami telah kembali daripada jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Lalu mereka, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia jihad yang besar? Qala jihadul qalbi atau jihadul nafsi, iaitu jihad hati dan juga jihad nafsu. Jihad nafsi dan juga nafsu. Jadi nafsu manusia itu tuan berperingkat-peringkat lah. Seorang yang mujahadah bersungguh-sungguh akan mencapai tahap yang lebih tinggi dan ke arah nafsu yang lebih baik. Jadi oleh itu nak misalnya sifat-sifat mujahadah diri kita untuk melawan nafsu tersebut. Ada beberapa yang perlu tempuh melalui proses takhalli ataupun penyucian ini ataupun pengosongan ini. Yang pertama mujahadah nafsi, yang kedua keazaman yang kuat, yang ketiga kesanggupan untuk menempuh ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama mujahadah nafsi, melawan nafsu itu ataupun melatih diri melawan hawa nafsu. Yang kedua keazaman kuat untuk kita menghindarkan diri daripada kehendak-kehendak nafsu, dan yang ketiga kesanggupan menempuh ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ujian itu datang dengan pelbagai bentuk kepada diri kita hasil daripada dorongan pada nafsu itu. Jadi sememangnya peringkat ni tuan-tuan, hati masih memberontak, resah dan juga gelisah, kalau sebut dalam kitab Hakikat Iman Allah Ta'ala ini. Jadi pada waktu itu perlulah kita sentiasa melazimkan diri kita dengan zikrullah, banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan bertafakur kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
Di samping itu kita mengharapkan sentiasa rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah proses tahalli. Tahalli ini ialah proses menghiasi. Jadi sesudah kita membuang akan dan mengosongkan diri kita daripada segala nafsu-nafsu yang jahat tadi, seperti segala sifat-sifat mazmumah, maka kita isi pula diri kita dengan sifat-sifat mahmudah. Antaranya seperti tawadhu, ikhlas, pemurah, jujur, syukur dan juga berzuhud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara untuk menghiasi hati ini ialah dengan cara memerlukan latihan jiwa, keazaman dan kekuatan jiwa yang kental. Kemudian yang ketiga tuan-tuan adalah tajalli. Tajalli ini ialah hasil daripada mujahadah diri kita dengan kita melalui proses takhalli ni, kemudian proses tahalli. Takhalli itu mengosongkan daripada sifat-sifat mubah. Yang kedua tahalli itulah kita memasukkan dengan sifat-sifat yang baik dalam kita. Kemudian kita akan sampai pada satu tahap anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tajalli. Itulah rasa kemanisan iman yang menjadi harapan setiap mukmin yang menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Itulah kata proses tajalli. Hati seakan-akan celik, kan, nampak dan terasa akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat dan rindu hanyalah tertumpu. Ingat dan rindu hanyalah tertumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala berikan kepada satu anugerah kita sehingga timbul perasaan cinta dan sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Jadi itulah tiga cara untuk mendapatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memantapkan iman kita. Iaitulah yang pertama, itulah proses takhalli, mengosong dan membuang dan menyucikan jiwa kita dan juga hati kita daripada sifat-sifat mazmumah. Yang kedua tahalli, setelah kita mengosong, kita isi pula, kan, dengan hati kita dengan sifat-sifat yang baik. Kemudian tajalli, kan, terasa kebesaran dan juga kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.